Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab ma jaa fi man. Babun boleh, babu boleh juga. Babun ma jaa fi man lam yaqna bil halaf billah. Bab berkenaan dengan orang yang tidak rela, tidak yakin, lam yaqna, dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Maksudnya dia, kalau orang sumpah atas nama Allah, dia tak boleh terima. Dia kata, sumpah not valid. dia tak valid sumpah ni. Bab ini diletakkan dalam kitab Tauhid, sebab dia kata apa, kata para masyaikh kita, dia kata kerana bersumpah di atas nama Allah Ta'ala ni adalah setinggi-tinggi ataupun adalah cara yang paling kuat untuk kita nak mengatakan satu khabar itu betul, betul tak? Macam kita dah tak ada apa lagi nak bukti dah. Dia kata saya tak curi. Jadi apa nak, kita tak ada bukti. Nak kita tak ada hujah-hujah nak kata kita tak curi. Jadi kita kata apa? Kita kata bersumpah. Seperti kita biasa-biasa, kita pernah belajar surah hadis 40 kan. Dia kata al-bayyinatu ala al-mudda'i, bukti bagi orang yang mendakwa. Wal halafu ala man ankar, dan sumpah ke atas orang yang ingkar perkara tersebut. Kita bincang masalah ni sebelum ni kan. Contohnya macam ada orang dakwa Yayasan Taklim ni dia punya kedai contohnya, atau dakwa handphone ni dia punya. Sedangkan saya dah pakai lama dah. Biasanya tanah lah ni, biasanya tanah kan, dia dah duduk berketurunan-keturunan, dah 2-3 keturunan. Lepas tu ada orang datang, dia kata tak, tanah ni tanah saya sebenarnya, keturunan saya, atuk saya punya. Jadi bagi kaedah Islam, dia kena bawakan bukti. Al-bayyinatu ala al-mudda'i, siapa yang mendakwa tu, itu yang kena bawa bukti. Okey, kalau dia tak boleh bawa bukti, dakwaan dia tak valid. Okey. Dan bagi yang ingkar pula, dia kena sumpah. Wal halaf ala man ankar. Katakanlah yang dakwa tersebut tak boleh bawa bukti. Ya, keturunan lama dia kan, tak boleh kata, tapi ni datuk saya punya tanah ni, atuk saya cerita, saya bombong. Cara orang yang ingkar tu untuk dia menolak dakwaan tadi, dia kena sumpah. Okey. Dekat sinilah berlakunya ada setengah orang dia tak berhati dengan sumpah tersebut. Dia kata, sumpah ni, dia boleh sumpah suka hati dia tak sumpah. Okey. Kalaulah dia menolak sumpah tadi kerana tak percaya kepada sumpah tadi, itu yang rosakkan akidah. Dia tidak menganggap bahawa sumpah itu adalah dengan nama Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang besar di sisi Islam. Maka itu boleh memberi kecacatan kepada akidah. Sebab itulah Syekh letakkan tajuk kitab Tauhid ni. Contohnya bila dia kata ni tanah saya, tak. Kalau macam tu biar dia sumpah untuk mempertahankan. Dia kata, itu dia sumpah lah, suka hati dia lah. Kalau dia kata perkara tersebut kerana dia rasa orang yang buat tu menipu, itu isu lain. Itu tak jadi masalah. Itu berlaku juga pada zaman para sahabat dulu. Kalau kita baca hadis dan Sahih Muslim, nanti kita akan tengok bab orang yang bersumpah bohong. Kes tanah. Kes tanah Al-Ash'ah tu lah. Bila kata ini tanah aku, kata tak. Seorang bila rajul Kindah, min Kindi, daripada puak Kindi. Kindah daripada Mesir lah asalnya. Ya, daripada Yaman asalnya. Dia bergaduh dengan Al-Ash'ath. Al-Ash'ath ni sahabat Nabi. Ash'ath kata ini tanah saya. Lelaki daripada Kindah tadi kata tak, ni aku dah duduk lama dah ni. Jumpa Nabi SAW, dia kata idzan yahlif, bersumpahlah dia untuk mempertahankan harta dia. Kamu tak ada bawa bukti, bersumpahlah. Jadi kata lelaki tadi idzan yahlif, wa rajul fajir, kata dia lelaki fajir. Dia tipu dia apa? Nampak para sahabat pun gaduh, sebab boleh tuduh orang tu fajir. Ya Rasulullah, kalau disumpah dia langgar juga, apa jadi? Nabi kata man halafa ala yaminin sabr, siapa yang bersumpah di atas sumpah yang bohong, yaqtati'u bihi
mal mri'in muslim, dengan cara tersebut dia boleh mengambil harta orang dengan cara yang tidak betul, iaitu cara yang zalim, maka laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dan dia akan berjumpa Allah Ta'ala di akhirat kelak dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Okey. Nah, hal lain pula Allah Ta'ala tidak akan melihat dia langsung. Dari riwayat lain, kat sini dalil bahawa para sahabat tadi, sahabat tadi dia tak puas hati sebab bukan sebab dia tak percaya kepada sumpah tu tadi, dia tidak percaya kepada orang tersebut. Dan bab ni bukan sekadar bab sumpah berkenaan dengan harta saja. Nanti kita akan nampak ni bab-bab hujung-hujung nanti, bab berkenaan dengan orang yang meminta atas nama Allah Ta'ala pun kita tak boleh tolak sebenarnya. Contohnya macam mana? Kata Encik On, aku memohon kepadamu di atas dengan nama Allah Ta'ala, berilah bantuan kat saya RM10 nak balik naik taksi. Bagi. Bagi, kena bagi. Sebab dia minta dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku minta lah kat engkau. Maksudnya dia lebih tu, dia tak sama macam tolonglah bagi saya, dia kata dengan nama Allah. Tapi siapa yang lakukan pula sedangkan dia tidak berhajat kepadanya, kemurkaan yang paling besar daripadanya. Betul tak dengan orang sumpah tadi kan? Kalau kita bincang dalam hadis Nabi SAW, siapa yang sumpah tadi, sumpah bohong, maka laqiyallahu alaihi ghadban. Apatah pula kalau jadi saksi palsu kan, syahadat dzur. Betul dikata pada masyaikh kata kenapa bab ni letakkan dalam kitab tauhid, kata al-halafu billah huwa muntahal ijtihad fi itsbat sidqil al-khabar. Kata ini adalah cara paling kuat sekali untuk membenarkan berita tersebut. Wa qad akhbara azza wa jalla 'anil kuffar wal musyrikin annahum idza ijtahadu fi aymanihim aqsamu billah. Allah Taala sebut dalam Quran, dalam Quran kitab, bahawa sesungguhnya orang kafir itu bila mereka bersumpah, mereka sumpah atas nama Allah Taala juga. Orang musyrikin dulu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Bahawa orang musyrikin pun bila bersumpah, dia sumpah atas nama Allah. Kita makruf tahu perkara ni kan. Kalau kita baca kitab Sirah Ibn Hisham tu, hatta Abu Jahal bila nak bunuh Nabi Muhammad SAW, dia sumpah atas nama Allah. Demi Allah aku akan halang Muhammad. Demi Allah aku akan halang Muhammad. Demi Allah, kan masa Nabi nak sembahyang, dia kata demi Allah aku akan campakkan batu dekat Nabi, dekat Muhammad. Kan masa tengah on the way nak baling tu, tiba-tiba Allah Ta'ala munculkan di depannya seperti seekor unta yang nak makan dia tu. Air tegak je. Sampai orang kata, apa benda lah Abu Jahal tegak kat situ dia. Tadi bukan banyak raya tadi. Sekali patah balik kata, aku tengok satu binatang yang tak pernah aku lihat sebelum ni. Itu yang disebutkan dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Jadi fa asbah al-qasam billah wa jahdul yamin, yakni laisa wara'ahu syai', iaitu ialah sumpah yang paling tinggi sekali. Jadi oleh yang demikian Allah Ta'ala telah menjadikan dia perkara yang tertinggi. Maka kalau kita menolak sumpah tadi, menolak berhukum sumpah tadi, seolah-olah kita tidak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi apa dalil dia? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum. Janganlah kamu bersumpah di atas nama nenek moyangmu. Sebab itulah bila hadis ni kita boleh tengok dalam hadis Sahih Muslim kan, bila dia kata apa, aflah wa abi in sadaq, demi bapakku lelaki tersebut akan berjaya sekiranya dia benar. Hadis Sahih Muslim tu, Nabi sumpah atas nama bapak dia sendiri. Jadi ulama bincang banyaklah berkenaan dengan hadis tersebut. Dia kata kemungkinan hadis tersebut ialah Nabi sebut sebelum larangan. Aflah wa abi in sadaq, sebelum larangan. Jadi dia kata la tahlifu bi abaikum, tak boleh sumpah atas nama datuk nenek kita, tak boleh. Man halafa bi ghairillah, man halafa lahu wa man halafa man hulifa lah wa man hulifa lahu billah falyarda. Man halafa billah falyasduq, siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah ia berkata benar. Barang siapa diucap satu sumpah dengan nama Allah hendaklah ia rela menerimanya. Nampak ini kata-kata. Ini lembab akidah tadi. Barang siapa yang tidak rela
maka lepaslah dia dari Allah. Maksudnya siapa yang tak rela bersumpah atas nama Allah Ta'ala tadi, tak terima hukum bersumpah atas nama Allah Ta'ala ni, maka dia telah berlepas diri daripada tali Allah. Kita baca penghuraian kata para ulama kita. Kandungan bab ini, dilarang bersumpah dengan nama nenek moyang makruf. Penjelasan. Bab kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menyebut nama Allah untuk rela menerimanya. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak rela. Penjelasan, la tahlifu bi abaikum, janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Iaitu larangan bersumpah dengan selain Allah telah diterangkan secara umum bab sebelum ni kan. Man halafa billah falyasduq, siapa bersumpah dengan nama Allah hendaklah ia berkata benar. Ia termasuk yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya, dan mereka dianjurkan untuk melakukannya sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang jujur, baik lelaki maupun wanita. Kata dah ayat ni kan, lelaki baik wanita. Allah Ta'ala kata pada Quran, was-sadiqina was-sadiqat. Ya, na'am. Allah Ta'ala juga berfirman, tapi jikalau mereka benar imannya kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka, iaitu dalam keadaan ahli kebajikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, sampailah ayat, dan mereka itu orang yang benar iman, yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Sebab dalam ayat tu dia potong sebenarnya. Dan dalam ayat tu dia kata apa? Wa aqimus salat wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim. Surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, dan orang-orang yang memenuhi perjanjian mereka dan sumpah mereka. Itu maksudnya. Jadi Nabi kata, man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka lepaslah dia dari Allah. Maksudnya tak percaya ke Allah lah. You kena terima sumpah tersebut. Kecuali kalau ada bukti-bukti jelas bahawa dia menipu lah. Ada isu lain. Nanti kita akan tengok perbincangan para ulama masalah ni. Kalaulah nampak memang dia ni kaki menipu, fajir, dia bersumpah juga, maka kita boleh boleh bawa tak kepada mahkamah? Boleh. Tapi kalau pemerintah kata kena pegang juga kepada sumpah tadi, maka dia kena terima. Kalau hati tak terima juga, maka kita takut-takut termasuk dalam larangan ni. Macam kes tadi lah, Al-Ash'ah tadi. Ragu-ragu lah. Ragu-ragu kita boleh bawakan kepada pemerintah untuk disiasat. Namun sekiranya pemerintah kata dia dah cek memang betul, kena terima walaupun dia sumpah. Tidak rela means apa maksud tidak rela? Tak rela maksudnya dia kata sumpah Allah Ta'ala ni tak main kata. Faham tak? Bila kita sumpah dalam Allah, demi Allah, kita kata demi Allah dia tak buat benda tersebut, kita kata sumpah-sumpah ni memang aku percaya sumpah ni. Oh, not the sumpah, not the kejadian. Dia kejadian tadi, sumpah tadi tu. Sumpah tadi. Dia menafikan sumpah. Bila nafikan sumpah tadi, takut-takut termasuk dalam larangan ni, falaysa lahu minallah. Falaysa minallah. Tentu saya boleh lagi. Okey, sumpah ada banyak. Ada sumpah yang benar, ada sumpah dengan yaminul ghamus, sumpah yang palsu, ada sumpah yang lara. Sumpah lara ni bukan maksud sumpah, dia sebut je macam orang Arab dan sebut. Wallahi wallahi, sikit wallahi wallahi. Itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah yang dimasukkan, itu sumpah lara dia panggil. Sumpah lara dalam mazhab Syafi'i tak kira pun.
Tak kira pun. Yang sumpah betul-betul. Maka kita kata, sumpahlah kamu. Maka dia kata, demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi. Saya sebut dia, bukan wabillahi, wata'allahi, ya. Wallahi, wabillahi, watallahi. Cara sebut dia dengan nama Allah. Itu dia panggil adatul qasam. Ayat ada alat untuk kita, ada adatul qasam, cara untuk bersumpah lah. Wa ta bi billahi wallahi wabillahi watallahi, dengan huruf ta, dengan huruf waw dan huruf ba tadi. Jadi cara yang dibenarkan ini kita sumpah al-yamin. Main-main kadang-kadang ada berniaga kebanyakan Contoh? demi Allah. Okey, kalau dia menipu, ni hadis Sahih Muslim ada. Sesiapa yang bersumpah selepas waktu asar, waktu asar biasanya waktu yang mulia, untuk dalam perniagaan dia, supaya orang sangka dia benar, maka dia termasuk 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan bercakap dengannya, Allah Ta'ala akan mukanya, bahkan dapat laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala la yakanuhullahu liyamal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kita tengok 3 golongan. Salah satu dia sumpah tadi. Antara golongan lain adalah orang yang tak bagi air ketika orang minta kat dia, sedangkan ada kelebihan air. Tak kira dunia is, Ya? sumpah tak kira is, sumpah yang tak kira. Sumpah tak kira sumpah main-main. Sumpah yang macam tadi lah, main wallahi wallahi. Kan orang Arab suka sebut wallah, kan tak? Kata biasa kan, siapa? Sikit wallahi wallahi, itu bukan sumpah yang betul-betul. Kita memang maksud dia sumpah. The transaction ni. Transaction. Kata demi Allah, macam ni harga dia sebenarnya. Tapi sebenarnya tak, dia harga lebih kurang dari itu. Wallahi itu kalau kita saja main berdosa juga lah. Berdosa juga. Lepas tu Mazhab Hambali, dia kata main-main tu pun, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dalam bab sumpah ni, dia kata yang main-main tu pun dia kena juga kafarah juga, sebagai mengadabkan dia, mentakdibkan dia. Sumpah atas Quran. Sumpah atas Quran dan Sumpah Quran boleh? Boleh. Sumpah kalamullah boleh? Cuma janganlah tiru orang kafir, dia pegang macam ni. Demi aku bersumpah atas nama Quran, boleh? Yang ada taruh kata Quran itu gaya dia, itu bukan masyru' kan. Tapi kalau kata aku bersumpah dengan Quran, aku bersumpah dengan Quran, dia pegang dengan Quran ni aku bersumpah, boleh tak sumpah dengan Quran? Boleh tak? Quran adalah kalamullah, boleh, sifat Allah. Cuma tak digalak, sebagai ulama tak galakkan sebab dia kata meniru-niru perbuatan orang kafir. Orang kafir kan dia letak buku tu kan, apa terus tu kan dia sebut tu kan, dalam cerita mahkamah tu kan. Apa ya dia sebut tu kan. Jadi faham isu bab ni adalah tidak yakin dengan sumpah tadi. Bab sebelum ni jangan sumpah dengan atas nama selain nama Allah lah. Yang kedua, bab jangan kita rasa sanksi atas sumpah. Jangan kita memperlekehkan sumpah tu sebagai cara untuk menjadikan satu khabar itu khabar yang benar. Maksudnya cara kita nak menguatkan khabar, kita bersumpah dengan Allah. Dia tak ada nama Allah Ta'ala, tak ada kait ni. Mana tak cukup kuat untuk jadikan sumpah, tidak. Kecuali kalau memang dia nampak ada bukti-bukti jelas, memang dia seorang yang kaki penipu. Itu lain. Nanti saya dengan Syekh Muhammad, saya tak tahu yang Muhammad menipu. Nama Muhammad tak saya menipu. Kali saya sumpah demi Allah. Cara dia bukan demi Allah. Demi Allah je lah boleh. Demi Allah. Boleh demi Allah cukup. Wallahi wabillahil azim. Contohnya. Kan? Seandainya setipu laknat Allah jatuh atas diri. Itu kan, itu lain tak semestinya. Tak semestinya kalau aku menipu laknat Allah nanti, itu dipanggil sumpah laknat tu tak boleh. Itu dipanggil mubahalah. Mubahalah isu lainnya. Itu kan zina. Itu untuk suami yang dakwa isteri dia zina tanpa bukti, ataupun mubahalah. Mubahalah ni macam mana? Yang berlaku zaman Nabi kan, yang seorang Kristian daripada Najran datang jumpa Nabi dan kata bincang pasal Nabi Isa lah. Akhirnya tak jumpa kata putus. Ya kalau berdebat kata putus, kita mubahalah. Sekiranya apa yang aku kata ni benar, maka aku katakan bahawa engkau akan dilaknat Allah Ta'ala, kau akan tipu. Sekiranya aku menipu, aku akan diterima laknat. Okey. Wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa amsakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Surah Ali Imran.
Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan jadikan laknat Allah ke atas orang yang bohong. Ini yang ada seorang sahabat kita bawa berkenaan dengan sumpah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia sumpah bahawa Ibnu Arabi itu sesat. Ibnu Arabi yang sufi, yang wahidatul wujud tu, percaya Allah Ta'ala satu tu. Seorang lagi yang lawan dia kata tak, Ibnu Arabi tak sesat. Sekali Ibnu Hajar kata kita sumpah atas nama Allah, sumpah mubahalah. Kalau siapa yang ni, dia mati dulu. Wah, memang orang tu mati dulu. Maksudnya Ibnu Hajar betul. Wallahu ta'ala alam. Tapi mubahalah ni jangan buatlah, janganlah benda-benda bodoh mubahalah. Benda pasal bola sepak macam City ke Liverpool menang malam ni mubahalah. Janganlah, itu tak layak untuk kita mubahalah. Betul, nanti kita akan ada satu bab nanti, bab jangan memperlekehkan nama Allah. Maksudnya jangan sumpah, jangan minta di atas nama Allah dalam perkara-perkara yang lekeh. Nanti kita akan tengok di bab ni nanti insya-Allah, pada bab yang akan datang. Okay. Adapun jika dia, kita baca dalam huraian, adapun jika dia tidak mempunyai kekuatan sesuatu atas lawannya berdasarkan hukum syariat kecuali sumpah, lalu diminta untuk bersumpah, maka tidak diragukan bahawa hal itu hukumnya wajib baginya untuk redha terhadapnya. Namun jika dalam masalah biasa yang terjadi di antara orang ramai, iaitu terkadang terjadi sebahagian orang beralasan kepada sebahagian yang lain dan sejenisnya, maka hal ini termasuk hak seorang Muslim atas seorang Muslim yang lain. Hendaklah ia menerimanya jika ia bersumpah kepadanya untuk beralasan atau meminta dibebaskan dari tuduhan, dan ia mempunyai hak atas lawannya supaya lawannya itu bersangka baik kepadanya jika belum jelas penyimpangannya. Nampak tak? Belum tak ada jelas bukti bahawa dia bohong, dia ni apa semua, maka dia sumpah atas nama Allah. Demi Allah aku tak buat. Ke atas kita yang dengar sumpah tu, dah lah, kita kata dah, terimalah. Dia dah sumpah atas nama Allah. Nampak tak? Sebab itu hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Yang besar sumpah ni sebenarnya. Tapi susah nak terima juga. If you know the character orang tu. No, I mean, kadang-kadang kita, walaupun memang kita accept lah kan, tapi dalam jiwa tu Okey, kalau kita tak accept sebab dia, kita tahu karakter dia. Okey, kita bawa kepada yang lebih tinggi, pada pemerintah. Kemudian pemerintah kata, pemerintah jatuhkan hukum juga, kita kena terima juga apa yang maka kita terima. Tapi dalam keadaan tak puas hati, jadi taklah sama dengan orang yang tak puas hati kalau orang tu orang yang benar. Faham tak? Sebab saya sebut tadi kan asal Muslim tadi, Al-Ash'ath tak puas hati dengan Rajul bin Kindah tadi. Sebab Ash'ath tahu dia ni kaki Idzan yahlif, dia ni bukan takut akhirat pun. Dia kata sampai tahap dia bergaduh dengan lelaki tadi, dia kata lelaki tu bukan takut akhirat pun. Tapi bila berlaku tersebut, perkara tersebut, Nabi kata apa? Ya Rasulullah, apa terjadi? Dia kata siapa yang melepaskan hajatnya, maka Allah Ta'ala akan gantikannya dengan lebih baik akhirat kelak. Maka kedua-dua lepaskan hajat mereka masing-masing. Lepaskan hajat mereka kepada benda tersebut, melepaskan hak mereka masing-masing. Maka kat sini taklah maksudnya kadang-kadang kita rasa orang tu tak betul kerana kita, kepercayaan kita. Tak dalam perkara tu dia betul. Kalau kita tahu karakter dia pun, adakah setiap karakter yang jahat tu dia sentiasa menipu dan setiap masa? Tak mesti juga. Kat atas rasa itu juga, bila dah sumpah atas nama Allah, dia terima. Melainkan kalau ada nampak bukti selepasnya, bukti-bukti yang jelas, maka kita boleh bawa kepada pemerintah untuk menafikan sumpah dia tadi, dan untuk dia buat tindakan susulan. Faham tak? Katakanlah pun kalau kita sumpah ini handphone saya, ambil dia pun tak, dia kata tak, ni handphone saya. Saya yang pegang handphone, kata saya sumpah demi Allah ini handphone saya. Sebab dulu tak ada bukti. Saya terpaksa sumpah sebab di kat tangan saya benda tersebut. Kaedah dia, siapa kat tangan ni, dia kena sumpah untuk halang orang tersebut ambil. Bila kita dah pegang ni, kita sumpah atas nama Allah Ta'ala, ini saya punya, maka apabila kena terima saya punya sumpah. Katakanlah dia tak berhati juga, tak, Ustaz Ilah ni tipu sebenarnya, ada bukti-bukti lain sebenarnya, atau Ustaz Ilah tersilap, dia boleh korek jumpa benda tersebut. Nampak, sebenarnya tak, ini sebenarnya saya punya, ada surat untuk buktikan. Dia boleh bawa kepada pemerintah untuk menafikan sumpah tadi. Nanti maknanya jelas sebenarnya. Tapi pada peringkat yang awal tadi, sumpah tadi, dia kena terima tak kena terima. Sometimes you terima the sumpah and say, wait for Allah's judgment. Boleh juga. Boleh juga.
Okey, tak apa, kau sumpah lah, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, so Allah Ta'ala memberi balasan kepada orang yang zalim. Yes, tak ada masalah. Kalau kita memang tahu betul dia tu bohong, tapi kita tak ada apa-apa cara lagi dah untuk nak doa ni lah. Nak macam ni. Macam kes yang Sa'd bin Waqqas tu, Abu Sa'id Al-Khudri, yang orang perempuan tu dakwa di tanah dia, kan? Orang kata ada kata Abu Sa'id Al-Khudri curi tanah dia. Abu Sa'id tak ada apa cara lah dia doa, ya Allah, aku balaslah kat perempuan ni. Yang mati jatuh dalam lubang perempuan tu. Dia tak ada cara lain lah untuk yes. Barakallahu. Tapi doa nak balas, dia tak doa balas boleh, tak ada masalah. Boleh tak doa balas? Boleh balas. Boleh, walaupun memanglah kita doa tak balas tu, itu kemuncak kehebatan. Tapi kalau orang tu dizalimi, nak minta doa balas, boleh? Boleh doa minta balas. Tapi janganlah benda yang pergi lekeh nak minta balas. Dia terpeli aku dalam Facebook pun nak minta Allah Ta'ala balaslah dia, semoga kemurkaan. Kadang-kadang kan terpeli salah dalam tu Facebook kan. Janganlah sampai tahap macam tu. Ini hak muslim kata muslim yang lain. Bila dia sumpah, dia kena terima sumpahnya. Janganlah kamu berburuk sangka terhadap kalimah yang keluar daripada mulut seorang muslim, sedangkan kamu masih mungkin dapat menemukan dari kalimah pengertian yang baik. Maksudnya ini kaedah yang mantap, bagus ni. Maksudnya kalau kita keluar kata-kata baik daripada seorang muslim, dan kita tahu dia tak ada apa-apa lagi, tak ada isu pada dia, kita terimalah perkara tersebut. Sebab tu kita ni macam ni, faham tak? Kalau bukan seorang pengajar, kita bukan nak ambil jadi pengajar, dia bagi tahu kita yang baik, kita jangan tanya manhaj dia dulu. Tuan-tuan rahimakumullah, terima dia dulu. Faham tak? Dia seorang muslim datang kat kita, nak kawan dengan kita, datang masjid apa semua. Bukanlah kerja kita jadi manhaj dia macam mana. Bukan kita macam tu. Kaedah dia jangan kawan dulu selagi belum jalan manhaj itu, kaedah yang tak benar. Kaedah dia kawan, maksudnya dia ni seorang yang benar selagi tak zahir padanya penyimpangan. Maka dah zahir penyimpangan, barulah berlaku pelepasan diri, bara'ah ke atau seterusnya. Bukannya kaedah setengah orang ni minta belajar manhaj, dia kaedah dia jangan kawan dulu sampai dia tahu manhaj dia. Ini kaedah yang sesat je. Kalau macam tu, apa ramai tak boleh kawan dengan tahu manhaj yang jumpa orang ni. Assalamualaikum, manhaj kamu macam mana? Bukan mana boleh. Dia ni lawan dulu. Beza dengan nak cari guru. Cari guru barulah kita kena cek dia. Seperti kata Imam Bukhari kan, dia kata aku ada 1000 guru dan aku tak akan mengaji melainkan dengan orang yang aku dah confirm bahawa dia katakan iman itu qaul wal amal. Iman itu kata-kata dan amal. Barulah itu betul. Tak ada seorang daripada Iran datang jumpa duduk sebelah kita. Assalamualaikum. Ini Syiah. Tak, Muslim dulu. Kecuali telah zahir padanya dia Syiah, kata I'm Syiah. Lepas kita tengok dia, hati-hati kat dia. Tak semua orang dari Iran Syiah je. Ada yang daripada ada sunnah. Qasyah tu lain cerita. Tapi kalau kita atas seorang Muslim, macam saya tak kenal, sebagian saya tak kenal ni. Kalau saya tengok manhaj dulu. Tanya Allah kat mana? Tanya Allah Ta'ala kat mana dulu. Soalan, Assalamualaikum, Allah Ta'ala kat mana? Allah Ta'ala di mana-mana. Ni Asyairah. Jangan macam tu je. Jangan. Itu akan menyebabkan berlakunya kita ni ada buruk sangka kepada orang Muslim yang lain. Jangan. Non-Muslim pun sama juga. Non-Muslim say something. Non-Muslim dia cakap dia pun boleh percaya. Non-Muslim? Tak, non-Muslim tak. Ini Muslimnya aku sumpah. Ini Muslimnya sumpah. Kalau Muslim sumpah, kita kena buat pemerintah. Kalau pemerintah suruh terima, baru terima. Ya, faham masalah kaedah ni. Tapi guru, nak isi guru nak panggil Ustaz, boleh tak kita panggil Ustaz ni masuk atas yayasan taklim? Kenapa orang jumpa saya? Ustaz, saya kena hati Ustaz ni best lah ceramah. Ustaz boleh tak ajak atas yayasan taklim? Saya kena cek dengan ceramah dia, buka YouTube dia, kita kena pergi kuliah dia, tanya anak murid dia, dah confirm baru dia ahli sunnah, baru boleh ngajar. Itu kaedah guru. Kalau kawan tak, jangan lawan dulu, kawan dulu. Maksudnya Muslim, akhul Muslim asas dia. Muslim dia asas, Muslim itu saudara Muslimnya. Itu asas yang pertama. Okey. Betul Nabi kata jangan kamu buruk sangka kepada saudara kamu dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Hadis tersebut mengandungi faedah, di antaranya tawaduk, santun, sayang dan lain sebagainya berupa kebaikan yang dicintai Allah, yang tidak sama lagi bagi orang yang mempunyai pemahaman yang benar. Hal itu termasuk sebab-sebab bersatunya hati dalam mentaati Allah. Nampak tak? Kemudian termasuk pula budi pekerti yang merupakan sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang hamba. Ada setengah pula pangai lagi buruk. Dah sunnah ni, kadang sama sunnah, orang kata sunnah, lagi nak cek lagi, nak tengok macam ni apa manhaj dalam politik. Dia tak nak cakap pasal politik. Allah tak nak cakap pasal politik pun. Aku tak nak cakap pasal, tapi dia nak juga korek apa politik dia macam mana. Dia demonstrasi ke tak demonstrasi lah. Kalau tak zahirkan, diam je lah. Apa tahu, kita anggap dia ada sunnah, dia sama macam orang lain. Tak, dia ni pernah ada je dia nak korek tak, kalau kita ni tak cari kesalahan orang, pasti jumpa. Pasti jumpa. Kalau orang cek kesalahan saya lah, memang lambat-lambat, boleh buat senarai, boleh buat kitab. Kita semua ada kesalahan banyak je. Kalau boleh cek kesalahan orang, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu ini kaedah kalau tak ada Quran, wala tajassasu. Jangan tajassus. Sebab asalnya bila tajassus, bila nampak benda yang tak elok padanya, kita korek-korek, kita akan perasaan timbul. Satu hadis tu hadis dhaif lah, hadis dhaif, tapi hadis dhaif. Nabi kata apa? Nabi kata atau maknanya, tinggalkan apa yang kamu sebutkan tentang sahabatku. Sesungguhnya aku nak keluar kepada kamu, wa ana salimus sadr, dan kerana hati aku terbuka lapang. Maksudnya jangan ceritakan aku si fulan dan si fulan ni perangai dia fulan dan fulan. Contohnya jumpa Abang Anwar tu, Ustaz Amiruddin tu kan, dia tu memang ajar terkelas, tapi sebenarnya belakang dia kutuk ustaz sebenarnya. Okey, itu umpat, itu teruk. Ataupun bukan pasal saya pun, Amiruddin tu dia memang bagus ustaz, tapi biasanya dia tu bukan kuat sangat sunnah pun. Nampak tak? Kadang-kadang nampak kat dia binatang kiri apa semua. Contohnya, cerita contoh bukan betul. Dia tak binatang kiri, saya tak tengok dia binatang kiri pun, cerita. Cerita tadi menyebabkan bila jumpa sekali, dia ni bukan sunnah sangat dia ni. Nampak tak? Manusia terkesan dengan apa yang diucapkan manusia. Dia kata apa? Tinggalkan apa yang kamu katakan tentang sahabatku. Sesungguhnya aku suka untuk keluar pada kamu dan keadaan aku ni salimus sadr. Hadis dhaif lah, tapi makna dia betul. Betul, hadis dhaif maknanya mana betul, tak hadis dhaif maknanya betul. Bahkan hadis dhaif ijma' pun ada. Contohnya apa? Iman bertambah dan menurun. Tak ada hadis pun satu yang kata iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan menurun. Tak ada satu hadis sahih pun. Bahkan kalau ada hadis berkenaan dengan iman bertambah dan menurun, dengan lafaz tu bertambah dan menurun, hadis tu saya palsu ataupun kebanyakannya palsu. Tapi kaedah tu betul tak? Kaedah tu betul. Tak ada siapa nafikan iman bertambah dan menurun. Itu juga dengan air itu suci selagi tidak bertukar bau, warna dan hadis berkenaan dengan air itu suci selagi tidak bertukar bau, warna dan rasa. Hadis itu sepakat ulama akan kedhaifan dia. Tapi kaedah tu kaedah yang sahih tak? Jadi jangan, kita kena faham juga. Tak, hadis dhaif ni ada juga tempat yang boleh pakai kalau maknanya betul, boleh pakai maknanya kalau disokong oleh maksudnya yang sahih tadilah. Patah balik dari isu tadi, inilah dia kata jangan kita korek tanya manhaj dulu. Sebab itulah Syekh Shalih Al-Fauzan dan tu risalah kecil dia kata apa? Jangan jumpa saya dan kamu tanya si fulan dan si fulan tu macam mana. Nak pula kalau dia ahli sunnah. Sama sekarang kan orang kutuk Syekh Rabi'. Saya cukup tak hati betul dengan orang yang kata Syekh Rabi' ni khawarij, yang kata Syekh Rabi' ni si fulan dan si fulan. Bila dibawa berkenaan dengan Syekh Rabi' kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, dia kata tinggalkan ni soalan ni. Seperti Syekh Ahmad Al-Jami, satu lagi Syekh nama Syekh Ahmad Al-Jami, yang orang tuduh Jamiah lah, keras lah apa semua. Bila bawa pada masyayikh, kata ini semua adalah perbuatan orang yang nak memecahkan ahli sunnah wal jamaah. Jangan. Mana yang salah, nasihatkan dia. Jangan semula mudahnya mengeluarkan orang daripada manhaj. Kalau dia tidak, masukkan dia balik. Kalau kita buat cekarangan para ulama, zallatul alim, kegelinciran para ulama ni semua ada. Hampir semua ada kegelinciran para ulama. Kalau kita baca berkenaan dengan sebutan mazhab fiqh, pendapat yang pelik-pelik banyak juga. Banyak pendapat yang pelik. Dan tak mustahil boleh berlaku. Lepas kalau kita baca buku kitab As-Sunnah dikarangkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak Imam Ahmad bin Hanbal, dinukilkan perkataan-perkataan berkenaan dengan Imam Abu Hanifah.
Sebagian ulama salaf kata jangan duduk dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni sesat. Dia kata Abu Hanifah ni sesat. Apa ta'liq, apa komen Syekh Abdul Rahman Jibrin? Dia kata apa? Ini adalah kalam aqran. Ini adalah apa, pertemuan di antara orang yang satu batch. Kadang-kadang kan ustaz balik perkataan sejalan, tahu tak? Ustaz ada perasaan jelas, hati. Ustaz tu tak ada alim sangat, tapi kuliah ramai. Aku lagi alim daripada dia, tak ramai kuliah aku. Nampak tak? Allah Ta'ala jadikan ini pada orang alim. Memang ada benda ni. Bukan zaman kita. Zaman Sufyan Ats-Tsauri dulu dah ada dah. Sufyan Ats-Tsauri keluar kata-kata kecaman ke atas Imam Abu Hanifah. Baca bab ni. Sampai kali Abu Hanifah tak boleh pakai, Abu Hanifah ni pakai akal apa sebenarnya. Abu Hanifah ada keuzuran dia yang ada pada dia. Dan kita makruf kan, Abu Hanifah ada uzur, hadis tak sampai kat dia, ataupun dia hukum hadis tu tak sahih, ataupun sekian akhirnya. Tapi sebahagiannya nampak tak, kalam aqran. Jadi kalau kita pula janganlah memanjang-manjangkan benda tersebut. Kita tahu Kita tahu dia adalah sebabkan dia satu batch benda yang timbul, zallatul alim, kegelinciran para ulama. Sebab itulah kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, siapa yang kumpulkan kegelinciran ulama tu dan berpegang kepadanya, maka dia zindik dia. Nampak tak? Dia suka kumpulkan kegelinciran para ulama tu dan dia buat satu mazhab dia. Ini mazhab yang dulu yang dipegang oleh satu penulis tu lah, yang nama dia macam Han Jebat tu. Dikumpulkan semua kegelinciran para ulama. Ulama ni kata boleh takkan tudung, ulama ni kata boleh kahwin tak sejenis, ada ulama kata tak ada azab kubur. Dah ambil semua yang kegelinciran tau. Ini ada ulama kata, ini ada ulama kata, ini ada ulama kata. Setiap ulama ada kegelinciran dia. Kalau kita kumpul, jadi agama zindik dah, dia bukan agama Islam dah. Ada fatwa di kalangan para ulama kita yang kata perempuan boleh jadi imam lelaki. Bukan cerita Islam start dulu tau. Memang ada satu ulama, saya tak sebut nama dia, nak tahu lepas kelas, dia pernah sebut perempuan boleh jadi imam kepada lelaki. Imam besar, alim, kabir, boleh tersilap, tapi orang tolak dia. Ada sebagian ulama fatwa, kalau seorang perempuan, lelaki nak menikah dengan perempuan, dia boleh tengok atas dan bawah, bogil. Kita nak kata ambil dia, nak kata dia sesat, nak kata Syekh tu sesat. Tak, saya Ibn Hajar Al-Asqalani dia tersilap dalam bab sifat. Dia terikut mazhab Asy'ariyah dalam bab sifat. Ibn Hajar Al-Asqalani kita baca Fathul Bari tu. Tapi juga Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia terkesan juga dengan kalam Asy'ariyah dalam bab sifat. Maafkan dia dan kesalahan. Kalau kebanyakan dia tu ahli sunnah, dalam kitab itu ada banyak ahli sunnah, satu dua pendapat dia tergelincir, maka kita kata maafkanlah dia. Tapi jangan pula kita mazhab muwazanah. Muwazanah tahu tak muwazanah? Timbang dia ada betul, dia salah, maksudnya dia okey. Tak juga. Kita kena kata itu salah. Tak boleh pula dia timbang pula, oh dia ni banyak, ni baik banyak, ni. Maka tak boleh kata dia salah, dia betul. Yang mana boleh? Yang salah tu salah. Yang salah tu salah. Muwazanah ni maksudnya apa? Kita tak nak menafikan kesalahan yang ada padanya kerana banyaknya baiknya. Tak boleh juga tu. Kita akan jadi muwazanah. Maksud muwazanah ni berbahaya juga. Tak pasal nanti macam itu dengan Imam Nawawi pun sama juga. Orang Syariah. Imam Nawawi bukan Syairah. Tak. Pasal tulisan dia ada kat sana. Ya? Kesan juga. Terkesan juga, tapi kita kata Imam Nawawi rahimahullah macam ulama yang lain. Macam ulama yang lain juga Syekh. Tak ada orang ada absolut kebenaran pada diri dia. Itu senang. Satu, tapi nak putar kita. Tak ada nak putar masalah. Kita kata al-haq ittiba' Rasul SAW. Bukannya Imam Nawawi rahimahullah. Al-Kubur tanya ke, adakah kami ikut Imam Nawawi? Dan soalan dia tanya, man nabiyyu, siapa nabi kamu? Bukannya adakah kami ikut Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi itu pun akan tanya oleh Allah Ta'ala, adakah kami ikut Rasul ke tak ikut Nabi? Betul Allah Ta'ala kata apa? Yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu sorry, katakan kepada malaikat, adakah kamu apa ayat tu? Katakanlah kepada orang yang kamu telah berdoa kepada mereka, ketahuilah sesungguhnya mereka itu yang bertaruna ilallahil wasilah
Mereka itu sendiri cari jalan Rasulullah, cari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kamu agungkan itu pun mencari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhafuna 'adzab wa yarjuna Allah Subhanahu wa yakhafuna 'adzabah, bahkan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nakkan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata ini benda yang biasa. Jadi kita faham dulu, adakah kesilapan itu kesilapan memang dia tersilap ataupun memang dia sengaja dia anti kepada sunnah. Itu dua isu yang lain. Dua isu yang berbeza. Kalau tidak, nanti kita akan senang hukum. Berlaku di kalangan para ulama kita, dia tersebut silap dalam masalah iman, amal termasuk iman atau tidak. Dia panggil murji'atul fuqaha. Abu Hanifah dan anak-anak murid dia. Dia kata amal tak termasuk daripada iman. Amal adalah kewajib tapi tak termasuk dalam musamal iman. Tak ada siapa pun kata Abu Hanifah ni bukan ahli sunnah. Dia kata ahli sunnah tapi dia panggil murji'ah. Dia terkesan dengan dia panggil murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha tak sama dengan murji'ah. Kalau murji'ah tak? Murji'ah yang keluarkan amal, maksudnya tak ada amalan langsung dalam Islam. Anak-anak murid Imam Abu Hanifah, Qadi Yusuf apa semua ni, semuanya kata dalam kitab Aqidah Tahawiyah tu, amal tu tak termasuk daripada iman. Dia kewajipan dia, min mujibatul iman ialah amal, tapi bukan part of iman. Ahli sunnah kata tak. Ahli sunnah kata amal tu adalah iman. Tapi tak ada siapa pun kata Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lain ni sebagai dia secara totalnya dia bukan ahli sunnah. Tak ada siapa yang kata pun. Tapi kalau semua usul-usul ahli sunnah tu dia lawan, itu kita kata dia bukan ahli sunnah lah. Seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah ada tujuh tempat di mana mereka khilaf dengan ahli sunnah. Bukan bab sifat je, banyak lagi tempat lain. Itu pada bukan makamnya cerita sekarang. Jadi kalau mereka macam tu pula kita baru kata dia ahli bidah. Ini baru satu tu nak kata ahli bidah. Ahli bidah bukan, kita kaedah tu kena jelaskan. Nak keluarkan daripada ahli sunnah dengan mudah, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Maka renungkanlah wahai orang yang sayang terhadap dirinya tentang sesuatu yang dapat memperbaikimu bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu menjalankan hak Allah dan hak hamba-Nya. Maksudnya untuk membaiki hubungan kita dengan Allah, kita kena jalankan hak Allah dan jalankan hak hamba. Dua hak. Bukan hak Allah tapi hak hamba tak jalankan. Serta menggembirakan kaum muslimin. Termasuk dalam ini adalah menggembirakan kaum muslimin dan menghindari sikap kurang tanggap. Kurang tanggap maksudnya apa? Bahasa Arab ni. Al-inqibad anhum wa tarafu' alaihim. Inqibad anhum maksudnya rasa tak penting orang Islam lain ni, inqibad. Kerana hal itu dapat menimbulkan bahaya yang tidak terfikirkan dan tidak terlantas dalam khayalan. Masya-Allah. Mengenai masalah ini serta dalil yang telah disebutkan dalam kitab-kitab adab dan lain-lainnya, dan siapa digunakan itu semua dan mengamalkan apa-apa yang patut dilakukan serta meninggalkan apa harus dilakukan, maka hal itu menunjukkan kesempurnaan agama dan kesempurnaan akalnya. Allah Ta'ala beri taufik dan pertolongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faham tak tajuk ni? InsyaAllah. Jelas tak? Non-Muslim sumpah. Like Abu Jahal sumpah dengan Allah. Abu Jahal. Sumpah dia tak ada kesan. Musyrik. Soalan lain. So we take the words as dia sumpah tapi tak sama. Okey. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat kata apa? Laqad marra alayya zamanun, dia kata la ubali fima ubai'. In kana kafiran la yuraddannahu ilayya sa'ih. Ini kata hadis Abu Dhaifah kata, aku pada satu zaman di mana aku tak peduli dengan siapa aku bermuamalah, aku berinteraksi. Wa in kana mu'minan la yurdannahu alayya imanuh. Kalau dia orang yang berislam atau Islam atau beriman, iman dan Islam tu akan mengembalikan hak aku.
Maksudnya zaman tu orang Islam semua bagus. Bila interaksi dengan Islam, orang Islam akan bagikan hak ni, menjaga, takkan nipu apa semua. Wa in kana kafira, kalau kafir apa dia? Yang akan menjaga, mengembalikan hak aku adalah penjaga-penjaganya. Maksudnya bukan pegawai tu. Nampak tak? Maksudnya apa? Kalau bukan Muslim, yang menjaga tu adalah petami-petami, betul tak? Macam pegawai-pegawai. Kita sekarang ada pegawai, kan? Kalaulah peniaga itu, peniaga bukan Islam dan berlaku tidak adil, berlaku tak betul, yang berlaku bukan Islam, iman dia, perniagaan apa semua, maka yang akan mengembalikan hak aku adalah sa'i, pegawai-pegawai yang menjaga tersebut. Macam kita ada di BKN, kita ada pegawai penguat kuasa, KDN KPNK apa tu, yang cek harga apa semua tu, KDN ya, dia kena perdagangan dalam negeri, dan hal ehwal apa tu pengguna tu kan, KPDNHEP, pandang tu, okay. Maksudnya dia akan jaga itu pegawai-pegawai tu. Tapi berlaku satu zaman, lepas zaman pula dia kata apa, lepas tu berlaku satu zaman dia kata apa, inilah ubai illa fulan wa fulana, maka sekali fulan dan fulan saja. Sebab apa? Yang Islam, iman dia tak kembalikan hak aku, dan yang kafir pula, penjaga-penjaga dia pula yang tak jaga betul. Bukan pegawai ni yang bohong. Dari bahawa apa? Islam tu penjaga tu. Islam ni yang penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Maksudnya subhanakallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.